Okay, sekarang sudah pukul 8 sudah. Jadi kita akan mula kelas kita hari ini. Okay, jadi hari ini kita akan pergi kepada Angelina. Okay, kita akan pergi kepada bab yang baru, iaitu bab 6 jadual perkala. Bab 6 jadual perkala. Kalau kita cikgu tunjukkan lah. Jadual perkala. Ini adalah bab yang baru yang kita akan belajar. Okay, jadi kepada yang kali pertama datang, ini adalah cara yang cikgu akan ajar dalam Google Meet. Okay, kalau kamu sesiapa yang ada masalah internet, terkeluar ke ataupun apa-apa, jangan risau. Kerana cikgu ada rekodkan PTP kita dalam Google Meet ini dan akan kongsikan dalam YouTube. Jadi dalam YouTube nanti apa yang kamu nampak juga adalah hampir sama seperti yang dalam Google Meet ini. Okay, jadi dalam jadual perkala ini, kenapa kita kena ada satu jadual perkala? Jadi dalam jadual perkala ini, apa yang kita akan tahu, akan belajar. Kalau kamu lihat dekat sini, dia ada terangkan sikit. Zarah yang paling kecil dalam unsur disebut sebagai atom. Apakah struktur pembinaan atom? Mengapa atom bersifat neutral? Bagaimana unsur-unsur wujud di sekeliling kita disusun dalam bentuk jadual yang dinamakan jadual perkala. Jadi dalam sini dia memang tak ada banyak terangkan apa-apa. Jadi kita akan terus pergi kepada subtopik yang pertama. Kita terus pergi kepada subtopik yang pertama. Jadi seperti apa yang kamu lihat dekat sini, ini adalah berada dekat muka surat 164. Ini adalah dekat muka surat 164. Okey. Jadi, dekat sini kita boleh lihat apa yang kita akan belajar dalam subtopik ini. Dalam subtopik ini, cikgu akan bahagikan kepada dua. Satu kita akan belajar hari ini. Satu lagi bahagian kita akan belajar pada Jumaat yang akan datang. Okay, kalau kita lihat dekat sini, merumuskan bahawa semua jirim terbentuk daripada atom. Hari itu kita telah belajar jirim kan? 3 bentuk jirim. Okay, hari ini kita akan lebih detail lagi dekat dalam sini. Okay, kedua, membezakan atom dengan molekul dan unsur dengan sepatian. Yang ketiga, mengenal pasti kedudukan logam, bukan logam dan gas nadir dalam jadual perkala. Okay, keempat, membezakan ciri-ciri logam dan bukan logam. Okay, kelima, yang terakhir ini, menghargai unsur alam yang membolehkan manusia menemui dan menyusun ketertiban di dalam bentuk jadual. Jadi ini adalah hasil kajian daripada manusia, iaitu ahli sains lah. Dan mereka menyusunkan semua unsur ini dalam jadual berkala untuk memudahkan kita mengetahui ciri-cirinya. Dia ada banyak. Okay, kalau kita lihat lagi yang dekat bawah sini, anda boleh belajar dalam bab 5 bahawa semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang ialah jirim. Jirim-jirim ini pula terdiri daripada zarah-zarah yang kecil dan distrik yang disebut sebagai atom. Jadi kalau kita lihatlah gelang emas. Dalam gelang emas ni, kita boleh nampaklah dia disusun dengan kecil ni. Dia disusun dengan kecil. Okay, jadi ini adalah apa yang kita boleh nampak. Dia disusun dengan kecil dan macam mana ia dan belun. Kenapa dia disusun dengan rapat? Kerana dia adalah
Kerana dia adalah apa? Kerana dia adalah dalam bentuk berbejau. Dia adalah dalam bentuk berbejau. Jadi that's why dia akan disusun rapat. Kalau belum udara panas, dalam tu adalah apa? Adalah gas. Kalau dalam adalah gas tu, jadi dia akan disusun dengan rawat. Dia jauh. Dia adalah sangat jauh antara satu sama lain. Okey, lepas tu kita boleh lihat dekat sini, atom tidak boleh dilihat dengan mata kasar kerana saiznya terlalu kecil. Atom ni kita tak nampak, mata kasar kita tak mungkin boleh nampak, kecuali mata kamu lain lah daripada yang lain. Atom hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop elektron. Mikroskop biasa pun tidak dapat nampak itu atom. Hanya dengan menggunakan mikroskop elektron dengan pembesaran sehingga berjuta-juta kali ganda. Andaikan sebiji oren ialah satu atom, ia dibesarkan sehingga saiz bumi untuk menggunakan mikroskop elektron. Jadi kamu dapat bayangkan macam mana satu oren tu dia dibesarkan sampai besar macam bumi ni. Ini adalah apa kerja yang telah dibuat oleh mikroskop elektron. Macam gambar yang dekat bawah inilah. Dia dibesarkan. Kalau kita lihat eksplorasi sains ini, logam dan sesetengah bukan logam seperti karbon dan helium wujud sebagai atom. Mungkin dekat bahagian sini kamu masih lagi tak faham kenapa dia tulis macam tu. Tapi apabila kita menerokai sains ni semakin mendalam, kamu akan tahu dengan lebih lagi. Kita lihat muka surat yang seterusnya. Atom dan molekul. Mula-mula kita akan belajar tentang atom tu. Atom tu terdiri daripada 3 zarah subatom, iaitu proton, neutron dan elektron. Proton dan neutron berada dalam nukleus. Ini nukleus dia adalah nukleus atom lah. Manakala elektron beredar mengelilingi nukleus. Jadi ini adalah satu gambar raja yang kamu mesti hafal dengan baik. Dalam ni nukleus ni ada proton dengan neutron. Dan disebabkan gabungan 3 inilah yang menyebabkan ada pelbagai jenis atom di dalam bumi kita ini. Bermaksud, ini adalah apa maksudnya? Ini adalah maksudnya setiap benda di depan mata kita ini sebenarnya adalah gabungan elektron, proton dengan neutron. Dengan bilangan dia yang tak sama itu, dia menghasilkan benda yang tidak sama. Pensel kamu, di luar ada kayu juga dalam itu ada elektron, ada proton, ada neutron. Di tengah-tengah itu karbon pensel kita itu, dia pun ada elektron, proton dengan neutron. Jadi semua benda ini yang menggabungkan, menghasilkan benda yang kita guna di sekeliling kita. Jadi ingat, dalam atom ni, atom adalah yang paling kecil sudah. Tapi dalam atom ni adalah hasil gabungan daripada 3 zarah subatom, iaitu proton, neutron dan elektron. Elektron, proton, neutron ni adalah yang paling kecil. Lepas tu kita lihat lagi. Saya boleh ingat subatom dalam atom lebih mudah diingat dengan singkatan PEN. PEN itu adalah proton, elektron, neutron. Kalau kita lihat sejarah dalam sains lah. John Stoney telah mencipta perkataan elektron pada tahun 1891. Perkataan nukleus
berasal daripada Yunani yang bermaksud lieutenant. Lieutenant kerana dia tengah-tengah itu. Dia mereka rasanya dia macam nut lah. That's why mereka panggil dia sebagai nucleus. Kerana dia berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud lieutenant. Okay? Lepas tu kita lihat. Nukleus yang mempunyai cas keseluruhan positif kerana terdapat proton yang bercas positif di dalamnya. Bilangan elektron di dalam sesuatu atom pula adalah sama dengan bilangan protonnya. Oleh itu, atom adalah neutral. Atom adalah neutral. Zarah neutral yang terbina daripada dua atau lebih atom disebut sebagai molekul. Kerana dia ada dua atom gabung kan? Jadi kita panggil dia sebagai molekul. Macam air itu, kita pun panggil dia sebagai molekul. Kenapa? Kerana air adalah digabung daripada H2O. H2O adalah dua hidrogen tambah dengan satu oksigen. Itu kita panggil dia sebagai molekul oksigen. Ingat, zarah adalah paling kecil. Zarah di bawah zarah ada atom dengan molekul. Di bawah zarah ada atom dengan molekul. Bila kita panggil zarah, dia bermaksudnya dia ada menunjukkan dia kepada atom ataupun molekul. Okey? Okay. Lepas tu kita pergi yang lebih tinggi daripada zarah, gabungan zarah. Okay, iaitu unsur. Apa itu unsur? Unsur ialah bahan yang paling ringkas. Unsur adalah bahan yang paling ringkas. Unsur tak boleh diuraikan secara kimia kepada dua ataupun lebih bahan yang lebih ringkas lagi. Tetapi hanya sejenis zarah dalam setiap unsur. Sejenis zarah. Zarah tadi adalah apa? Adalah sama dia adalah atom ataupun dia adalah molekul. Okay. Selain besi, oksigen, hidrogen, aluminium, karbon dan kupron juga merupakan unsur. Oksigen ialah satu unsur yang banyak terdapat di bumi. Oksigen dia memang dalam molekul lah. Dia memang O2. Dia memang dalam molekul. Kalau hidrogen dia pun dalam bentuk molekul. Kalau zinc tu dia adalah dalam bentuk atom. Perum tu iaitu besi, paku besi ni, dia adalah dalam bentuk atom juga. Karbon ni juga sama. Okey. Unsur terdiri daripada zarah yang sama jenis. Lepas tu apa itu sepatian? Okay. Sepatian pula terdiri daripada dua atau lebih unsur. Dua atau lebih unsur bergabung secara kimia. Macam kalau ferun gabung dengan oksigen, dia dipanggil ferun oksida. Ferun oksida adalah besi yang berkarat lah. Adalah besi yang berkarat. Jadi itu adalah sepatian. Kalau paku itu dia adalah unsur. Sepatian terhasil daripada tindak balas kimia. Sepatian boleh dihasilkan di dalam magma atau terhasil secara semula jadi di sekeliling anda. Contoh-contoh sepatian ialah aluminium oksida, zinc sulfida, besi klorida, gula, air dan garam. Air adalah H2O kan? Dua oksigen dengan dua hidrogen dengan satu oksigen. Dia ada dua unsur dalam iaitu hidrogen dengan oksigen. Jadi dia adalah sepatian. Okay. Bagaimana komponen-komponen sepatian dapat dipisahkan?
Unsur-unsur dalam sepatian tak boleh dipisahkan secara fizikal. Secara fizikal kita tak dapat macam besi yang sudah berkarat. Adakah karat itu kita ambil keluar oksigen dia akan jadi balik kepada besi? Tidak. Okay? Tapi hanya boleh dipisah secara kimia, iaitu menggunakan tenaga elektrik, elektrolisis. Gambar foto 6.1 menunjukkan contoh-contoh sepatian yang dalam kehidupan harian kita. Kita lihat muka surah 167. Okay? Unsur dalam sepatian, natrium dengan klorin, iaitu garam yang kita guna setiap hari lah, mak kamu guna untuk masak lah. Okay, dia adalah gabungan daripada natrium dan klorin. Okay? Lepas tu, unsur dalam sepatian kalsium, karbon dan oksigen. Itu adalah cengkera dia lah. Okay, kalau dalam gula, unsur dalam sepatian adalah karbon, hidrogen dan oksigen. Okay? Jadi, ini adalah contoh-contoh sepatian dalam kehidupan harian. Ini adalah biasa yang kita nampak di depan mata kita itu semua, boleh kata hampir semua adalah sepatian. Okay? Jadual berkala. Okay? Pada abad ke-18 dan ke-19, ahli-ahli sains telah menemui banyak unsur. Usaha ini telah menghasilkan jadual berkala yang disusun secara teratur dan sistematik dan masih diguna sehingga hari ini. Kita lihatlah. Okay, setiap blok ini dia ada sifat-sifat dia. Di atas ini adalah nombor proton. Nombor proton ini adalah bilangan proton. Bilangan proton. Okay. Lepas tu, ini adalah simbol bagi unsur. Ini adalah nama bagi unsur. Okay. Di bawah ini adalah jisim atom relatif. Jisim atom relatif. Kita boleh katakan macam berat lah. Tapi ini bukan berat yang kita kira dalam gram, kilogram. Okay. Jadi sehingga tahun 2016, terdapat lebih kurang 118 unsur di dunia telah ditemui. Okay. Unsur dekat dunia ini ditemui. Kalau kita lihat di sini, yang kuning ini adalah logam. Yang merah ini adalah separuh logam. Yang biru ini adalah bukan logam. Okay. Bukan logam ni ada dalam 2 hingga 3 bentuk lah. Ada yang dalam bentuk pepejal, ada yang dalam bentuk gas. Kita kalau lihat di sini lah. Unsur yang pertama hidrogen, unsur yang kedua helium. Di sini hidrogen mempunyai 1 proton. Helium mempunyai 2 proton. Lepas tu lithium, berlitium, boron, karbon, nitrogen, oksigen. Okay. Okay. Oksigen, klorin, neon. Okay. Jadi ini dia ada pelbagai. Kalau kita lihat di sini lah. Okay. Lepas tu kalau kamu lihat dekat sini, 2 ini dia ada 2 lagi siri. Siri lantanida dengan siri actinida. Okay. Jadi sebenarnya sampai tahap kamu sekarang ini, kamu hanya kalau boleh lah, kamu perlu hafal sampai 10. Sekurang-kurangnya kamu boleh hafal dari 1 hingga 10 jenis unsur inilah. Kalau dapat. Kenapa? Kerana itu adalah amat penting untuk kamu mengetahuinya lah. Lepas tu,
Biasanya mana lagi yang penting? Biasanya yang pertama, kedua, kumpulan yang pertama, kedua, 18 ini biasanya adalah penting. Okay. Kalau kamu nak belajar dengan lebih detail lagi, kamu mesti belajar bersungguh-sungguh. Lain kali boleh belajar dalam kelas sains, aliran sains. Kamu belajar kimia, dalam ni ada banyak. Okay. Okay. Apabila semakin ke bawah, kalau kamu lihat dia semakin ke bawah, unsur-unsur ini semakin tidak stabil. Unsur-unsur ini akan semakin tidak stabil. Jadi, cikgu tak beritahu mana lah. Jadi, ada unsur yang dekat bawah di sini adalah kita selalu gunakan dalam apa? Dalam apa? Dalam nuklear. Dalam nuklear yang kita gunakan unsur-unsur dekat bawah ini adalah dalam nuklear kerana dia adalah unsur yang sangat tidak stabil. Kenapa? Kerana semua unsur ini dia boleh jadi unsur yang lain melalui proses. Okay? Jadi, kita lihat kepada muka surat yang seterusnya. Berita sains. Pada masa lalu, terdapat beberapa unsur yang diberi nama berdasarkan bahan yang dihasilkan oleh unsur itu. Unsur-unsur tersebut diberi nama berakhir dengan gen, berasal daripada perkataan generator. Oleh itu, hidrogen bermasuk penjana air. Dan nitrogen bermasuk penjana asid nitrik. Hidrogen itu dia memang akan menghasilkan air kalau bergabung dengan oksigen. Nitrogen itu dia akan jadi asid. Dia akan jadi asid nitrik. Hari ini, nama-nama unsur yang baru ditemui perlu disahkan oleh International Union of Pure and Applied Chemistry. Ini adalah satu organisasi yang dekat dunia inilah yang sangat berpengaruh dalam bidang kimia. Kebanyakan nama unsur-unsur itu bersebenar dengan nama saintis yang menemui unsur tersebut, nama tempat penemuan dan nama saintis terkenal. Okay? Walau bagaimanapun unsur-unsur yang ke 113, 115 dan 117 dan 118 masih belum diberi nama secara rasmi lagi. Kita lihat nama-nama unsur yang daripada ahli sains lah dengan nama tempat. Macam yang ke 104 ini, protodium adalah diambil nama daripada Ernest Rutherford, ahli nuklear fizik. Seaborgium adalah daripada ahli kimia ini, iaitu Jane Seaborg. Okay? Borium adalah daripada ahli fizik ini. Okay, jadi kita cikgu tak baca lah, cikgu kita lihat. Dan yang tadi yang kata 113 sampai 118 ni masih belum ada nama lagi. Jadi bagi mereka nama sementara lah. Ini adalah nama sementara. Macam mana mereka dapat nama ini kalau kamu lihatlah. Semua belakang ini ada IUM kan. Jadi sama. Okay. Curium. Okay, semua ini ditemui pada beberapa tahun. Ada yang sebelum kamu lahir lah, ada yang selepas kamu sudah lahir. Macam 2003, 2004. Ini yang paling dekat lah dengan sekarang, 2010. Okay, ini 2006. Okay. Okay, kita lihat lagi kepada muka surat yang terakhir yang kita akan sentuh hari ini. Okay, perbezaan ciri-ciri logam dan bukan logam. Perbezaan ciri-ciri logam dan bukan logam. Setengah unsur mempunyai ciri-ciri yang sama yang
sama yang membolehkan unsur-unsur tersebut dikelaskan dalam dua kategori utama, iaitu logam dan bukan logam. Apakah perbezaan antara logam dengan bukan logam? Jadi ini adalah perkara yang kita mesti dapat bezakan. Okey. Bagi kesamaan bagi logam dengan bukan logam ini, kedua-duanya adalah unsur. Ini adalah kesamaan bagi logam dengan bukan logam. Ini adalah kesamaan logam dengan bukan logam. Lepas tu apa perbezaan mereka dua? Kekilauan. Kalau logam tu dia berkilau. Kalau bukan logam tu dia adalah bunda, dia tidak berkilau. Kemuluran. Logam tu dia mulu. Tapi kalau bukan logam tu dia rapuk. Keboleh tempat. Keboleh tempat. Boleh ditempat, tidak boleh ditempat. Kekuatan regangan. Kuat. Kalau bagi bukan logam dia lemah, dia mudah patah. Kekonduksian elektrik bagi logam adalah baik, tapi bagi bukan logam dia adalah lemah, kecuali karbon. Kekonduksian haba bagi logam adalah baik, tapi bagi bukan logam dia adalah lemah. Ketumbatan bagi logam adalah tinggi, bagi bukan logam dia adalah rendah. Takat lebur dan takat didih bagi logam adalah tinggi, bagi bukan logam dia adalah rendah. Ada masalah? Jadi kita sampai sini. Jadi sekarang kita akan lihat kepada latihan kita hari ini. Kamu buka buku kerja kamu kepada muka surat 79. Cikgu nak kamu buka buku kerja kamu kepada muka surat 79. Jadi kita lihat soalan pertama. Soalan pertama, lengkapkan muka surat 79 dalam buku kerja anda. Muka surat 79 dalam buku kerja anda. Lengkapkan luan untuk menunjukkan perbezaan atom antara atom dengan molekul. Kalau kita lihatlah, ini adalah atom. Lepas tu, bila dia dua karbon, dia adalah dipanggil sebagai molekul. Semua G-ring terdiri daripada unit yang sangat kecil disebut sebagai atom. Disebutkan sebagai atom. Lepas tu, atom ialah apa? Atom ialah unit asas bagi semua G-ring. Atom adalah unit asas. Lepas tu C. Apa ialah zarah neutral terbina daripada atau apa? Molekul. Molekul ialah zarah neutral terbina daripada dua atau lebih atom. Dua atau bermaksudnya dekat sini molekul. Kalau kita lihat di sini, mungkin ada banyak antara kamu rasa molekul memang hanya dua atom saja. Tidak. Dia boleh lebih daripada dua atom. Dia boleh lebih daripada dua atom. Lepas tu kita lihat lagi seterusnya. Lengkapkan luan tentang zarah-zarah subatom. Tandakan tik jenis cas yang betul. Yang dekat luar di sini adalah apa? Yang luar sini adalah elektron. Yang dekat luar sini adalah elektron. Lepas tu yang putih yang tengah-tengah ini adalah proton. Lepas tu cikgu nak ajar kamu
Macam mana kita boleh kenal pasti bahawa putih ini adalah proton, dia bukan neutron? Satu cara yang paling senang adalah untuk kita menentukan adalah kamu kira dekat luar sini ada berapa elektron? Ada 3 kan? Jadi kalau ada 3 elektron, bermaksudnya proton pun hanya 3 saja. Jadi yang putih ini hanya 3 saja, dia adalah proton. Tapi neutron ni kita boleh nampak dia lebih banyak. Neutron. Neutron. Okay, lepas tu, elektron ni, apa charge bagi elektron ni? Elektron ni adalah charge negatif. Okay. Lepas tu proton adalah charge positif. That's why kenapa dia adalah sama banyak lah. Lepas tu neutron itu adalah neutral. Neutron itu adalah neutral. Okay. Lepas tu kita lihat atom terdiri daripada satu nukleus. Neutron, nukleus. Nukleus dengan proton akan menjadikan nukleus dan dikelilingi oleh elektron. Okay. E. Atom terbina daripada zarah-zarah yang lebih kecil yang disebutkan sebagai zarah-zarah subatom. Iaitu kamu boleh tulislah proton, lepas tu neutron dan elektron. Susunan dia tak semestinya kena seperti cikgu ini ya. Kamu boleh proton, elektron, neutron, proton, neutron, suka hati kamu. Okay? Dia tak ada semestinya. Okay? Dan nukleus mengandungi proton dan neutron. Proton dan neutron. Okay. Lepas tu G. Atom adalah neutral kerana bilangan proton dan elektron. Dia adalah sama. That's why kenapa tadi cikgu dapat pastikan yang putih ini adalah proton, bukan yang hitam ni. Okay. Jadi ingat, proton dengan neutron adalah sama banyak. Okay. Lepas tu kita lihat muka surat yang seterusnya. Okay. Tuliskan istilah yang betul unsur sepatian atau campuran dalam peta berdasarkan raja yang diberi dan padangkan istilah dengan maksudnya untuk menunjukkan perbezaan. Jadi ini adalah apa? Ini adalah unsur. Ini adalah apa? Ini adalah sepatian. Lepas tu ini adalah campuran. Macam mana kita bezakan sepatian dengan campuran? Sepatian kamu akan nampak dia lekat. Dia lekat. Tapi kalau campuran tu dia tidak berlekat. Jadi unsur ini adalah apa? Adalah bahan terdiri daripada satu jenis atom saja. Ini adalah dialah. Okay? Ini adalah unsur. Kamu gariskan, kamu gariskan dengan unsur. Kamu gariskan. Okay? Lepas tu, bagi sepatian adalah terdiri daripada gabungan atau dua unsur secara kimia. Sepatian. Ini adalah sepatian. Okay, lepas tu, ini adalah campuran. Okay? Adalah apa? Bahan terdiri daripada dua atau lebih unsur atau sepatian yang bercampur secara
fizikal. Jadi maksudnya sepatian dia adalah fizikal lah, secara fizikal kita campur dia. Tapi sepatian adalah secara kimia. Lepas tu kita lihat lagi yang ke bawah ini. Jadi kelaskan jirim dalam kehidupan harian kepada unsur sepatian dan campuran dalam peta tekak di bawah. Jirim. Unsur. Jadi kita lihat unsur-unsur dekat sini. Ada apa? Macam besi, zinc, type lah. Besi, zinc, apa lagi? Karbon. Lepas tu apa lagi? Oksigen. Sorry. Oksigen, apa lagi? Nitrogen. Nitrogen, ada lagi? Tiada lagi. Ada. Satu lagi, mercury. Jadi ini adalah unsur. Lepas tu apa itu sepatian? Sepatian dekat sini kita boleh nampaknya adalah gula, ataupun kita mula dengan ini lah, garam, lepas tu karat. Karat juga adalah sepatian kerana dia sudah gabung secara kimia. Lepas tu air. Air adalah sepatian. Apa lagi? Udara. Udara bukan sepatian. Udara adalah campuran. Air laut juga adalah campuran. Oksigen. Apa? Oksigen bukan. Sorry ya. Cikgu ingat air tadi. Nitrogen. Duit shilling 10 sen bukan. Mercury bukan. Karbon dioksida. Lepas tu gula. Apa lagi? Petroleum bukan. Zinc sulfat. Zinc sulfita. Jadi ini adalah sepatian. Apa itu campuran? Yang lain semua adalah campuran tanah, air, laut, udara. Kenapa udara? Kerana dalam udara ada karbon dioksida, ada oksigen kan? Ada dia gabung bersama-sama? Tidak. Teluli, petroleum. Petroleum pun disebut sebagai minyak mentah. Dia petroleum tu kita yang kereta guna punya minyak adalah tatan daripada petroleum, tapi dia bukan petroleum. Dia sudah ditapis. Kita hanya ambil satu bahagian dia saja, satu unsur dia saja sebagai bahan api dalam kereta. Lepas tu shilling. Shilling 10 sen adalah campuran. Dia bukan sepatian. Boleh? Ya? Jadi kita lihat lagi kepada muka surat yang ketiga. Ini adalah yang boleh katanya yang terakhir kita akan belajar untuk hari ini lah.
Okay, jadi ini adalah satu penamaan dalam buku teks yang tidak ada ajar. Jadi, cikgu harap dalam sini kamu boleh belajar lah. Okay, lengkapkan jadual pekalan di bawah. A adalah apa? A adalah kumpulan. Kumpulan 1, kumpulan 2 sampai kumpulan 18. Okay, A adalah kumpulan. Lepas tu B ini adalah kala. Ini adalah kala pertama, kala kedua, kala ketiga. Okay. Lepas tu C ni, okay, yang pertama, okay, ini adalah logam. Okay, kerana gambar warna dekat cikgu sini tidak jelas sangat. Cikgu rasanya buku kerja kamu memang jelas lah kan. Okay, ini adalah bukan logam. Okay. Lepas tu ini yang terakhir ini adalah gas nadir. Okay, gas nadir ini adalah gas-gas yang sangat-sangat ringan lah. Macam kita guna gas helium ni untuk balon kan. Untuk balon yang boleh terbang tu kita guna gas helium. Kalau gas hidrogen dia boleh terbang tak? Boleh. Tapi kenapa kita tak gunakan gas hidrogen? Gas hidrogen boleh meletup. Kalau ada peluang kita pergi makmal sains ni, cikgu memang nak bawa kamu lihat semua benda ini. Macam mana gas hidrogen boleh meletup. Jangan risau, bukan letupan yang besar, letupan yang sangat kecil. Sparking saja depan kita. Lepas tu, untuk yang soalan yang kedua ini, bandingkan ciri-ciri logam dan bukan logam dalam jadual di bawah ini. Untuk yang ini, cikgu tidak bagi jawapan sudah. Kerana kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu. Muka surat 169 sendiri. Okay? Cikgu rasa yang ini kamu boleh rujuk sendiri. Okay, jadi latihan untuk hari ini ada 3 sampai 179, 80 dengan 81. Hampir semua cikgu sudah bincang dengan kamu. Dan soalan yang kedua, yang 2 ini, akhir ini, kamu pun boleh rujuk dalam buku teks. Jadi cikgu harap kamu semua siapkan latihan kamu, ambil gambar, send kepada cikgu dalam grup ke, kalau dalam Telegram, ataupun kamu boleh send kepada cikgu secara personal dalam WhatsApp ataupun Telegram. Tak ada masalah. Kalau yang dapat hantar dalam Google Classroom pun boleh, tak ada masalah. Okay. Jadi ini saja untuk kita hari ini. Okay, kalau ada apa-apa masalah, cikgu harap kamu boleh apa? Kamu boleh tanya cikgu. Kamu boleh message cikgu, tanya cikgu tentang kerja-kerja anda. Jadi kalau ada masalah, kamu boleh tanya. Ada mana bahagian yang kamu dengar dari cikgu telah bincangkan, kamu tak boleh faham, kamu boleh tanya melalui WhatsApp. Cikgu harap kamu banyak belajar dan boleh cari maklumat-maklumat sendiri. Melalui internet ke, mana-mana ke, kamu boleh tanya cikgu lagi. Okay? Jadi kita sampai sini saja untuk hari ini. Okay? Ada apa-apa masalah? Okay? Kalau tak ada, kita sampai sini saja. Okay? Kita jumpa lagi hari Jumaat. Okay, bye-bye. Bye.